Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana. Innaka antal alimul hakim. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Rabbana iftah bainana wa baina qaumina bil haqq wa anta khairul fatihin. Wa sayakfikahumullah wa huwas samiul alim. Amma ba'd. Muslimin dan muslimat, hadirin hadirat yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala sekalian, alhamdulillah ta'ala, kita memanjatkan kesyukuran kehadrat Allah Subhanahu wa ta'ala. Dengan keizinan daripadanya kita dapat sama-sama berhimpun sekali lagi pada pagi ini. Hari yang ke-11 pula dah. Hari yang ke-19 dalam bulan Ramadan pada tahun ini. Mudah-mudahan segala amal ibadah yang kita lakukan akan diterima dan dimakbulkan Allah Subhanahu wa ta'ala, insya-Allah. Sahabat-sahabat yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala sekalian, terlebih dahulu saya mengucapkan terima kasih kepada semua yang bersama pada pagi ini. Alhamdulillah, terima kasih pada Bangah Nasir, Faiz Helmi, Zailani Kamarudin, kemudian Asma Zuraida, terima kasih banyak. Baziz Aziz daripada Muar, Suryati, Ahmad Khalil, Pak Din daripada Ipoh, Ahmad Rasidi daripada Gopeng, Johnny Max daripada Bukit Mertajam, Pulau Pinang,
Kak Sahaliza daripada Perlis, Aisyah daripada JB, Asma Zuraida, Abang Hairi daripada Medan, Indonesia, Eli Masni Mas'ud, Arif Irhan Semenyih, Bazid Aziz, selamat hari jururawat kepada semua jururawat kita lah di seluruh negara, insya-Allah. Ahmad Safri, Abdul Hamid, Zainuddin Abdul Ghani, Faiz Helmi. Kita pakat doa untuk Fadil Ustaz Datuk Kazim Alias yang dimasukkan ke hospital akibat gastrik kot. Dia ada, tapi insya-Allah lah nampak ada perkembangan baik. Terima kasih Kak Saliza, Abang Yop Termizi, Abang Gok kita, insya-Allah daripada Kajang, sepupu saya. Kak Mas Jaafar, Bukit Mertajam, Kak Syam, Kak Kalsum, alhamdulillah, Muhammad Firdaus, Arif Arifin, Arif Irhan, Jamaliah Sanusi, Aisyah Fida Baling, jauh ni, Hazman Ishak, Haji Mutada, Haji Muhammad, Abdul Aziz Habibi. Semalam tak dapat dengar kuliah handphone tertinggal kat rumah. Tak apa, hari ni dapat dengar, insya-Allah. Zarina Yahya, Faridah Shah Ibrahim, SH Ibrahim, Salasiah Chu, terima kasih. Kak Maimanah, Abdul Hamid Abdul Rahman, Muhammad Rashid, Muhammad Zain, Abang Razak Daud. Kuliah patut diteruskan selepas COVID-19, sekurang-kurangnya sekali setiap hari supaya followers tidak putus. InsyaAllah. Dia kaedah dia gini, selama PKP ni insya-Allah kuliah saya macam biasalah. Dan selepas dibenarkan kita bersiaran di surau masjid, maknanya orang kata dah boleh kuliah merata-rata lah kan di surau masjid. Yang tu pun saya akan live jugalah. Cuma live pada masa itu saya akan buat daripada surau atau masjid yang berkenaan. Cuma tak bolehlah sangat nak baca-baca komen ke apa macam mana yang saya buat sekarang ni kan. Dia konsep dia tu dah macam lain sikit lah. Yang ini kita boleh santai sikit, sebab kita buat kuliah di rumah je kan. InsyaAllah kuliah tetap on macam biasalah. Doa-doakan saya sihat insyaAllah. Suryati, terima kasih. Rosnani Manan, Fauziah, yang baru join semalam kan, Fauziah, terima kasih banyak. Nur Ara Pahang, Fauziah daripada Pahang kan. Sweety Pinggu, terima kasih. Wan Rafidah, Kak Zah, Faridah Ma'alib, terima kasih atas doanya. Azian Nawawi, Asmah Saleh, Kak Mumtaz daripada Singapura, Zul Aud, Wan Aziz. Okey, terima kasih semua. Pagi-pagi volume dia lari sikit. Baik, terima kasih pada semua yang komen, yang share, teruskan share. Mudah-mudahan Allah merahmati kita semua. Terima kasih Abang Yusuf Ismail, Muhammad Rashid, Muhammad Zain, terima kasih. Baik, sahabat-sahabat sekalian, pagi ini kita nak sambung sikit. Kita nak sambung sedikit apa yang kita bincangkan semalam tentang the power of sedekah.
tentang kelebihan-kelebihan kehebatan orang-orang yang melakukan infak, yang melakukan sedekah, orang-orang yang rajin menderma, yang rajin memberikan sumbangan, memberikan pertolongan, memberikan bantuan, atau apa sajalah, insya-Allah. Baik, sahabat-sahabat yang dirahmati Allah sekalian, bila kita sebut sedekah, mungkin dalam pemikiran kita hanya terbayangkan dalam bentuk wang ringgit barangkali. Kita terbayang duit, ialah wang ringgit lah tak? Biasa kita derma tu dalam bentuk keuangan, harta benda kita. Tetapi terima kasih kepada Ustaz Halim Nasir yang menyinggah sekejap, menyinggah terus pun tak apa di kuliah live kita pada pagi ni. Thank you bro, daripada Sungai Petani, Kedah. Baik, sahabat sekalian, sedekah ni juga dia boleh datang dalam bentuk memberi pandangan, memberi teguran, mengingatkan satu dengan lain. Nabi kata itu juga dapat pahala sedekah. Kita mengingatkan sesuatu kepada masyarakat, kepada manusia, kepada jiran, kepada adik-beradik kita, kepada kawan-kawan. Kita remindkan sesuatu benda yang baik, itu juga dipanggil sedekah. Kan? Itu juga dipanggil sedekah. Dapat pahala sedekah. Wa imma, kata Nabi, kita mengalihkan halangan di atas jalan, kan? Kita nampak katalah ada kayu ranting tumbang ke apa mengganggu jalan dan sebagainya, kita alih, itu juga dapat pahala sedekah. Wa imma, kata Nabi SAW, senyum itu juga mendapat pahala sedekah. Senyum itu juga mendapat pahala sedekah. Jadi sahabat yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala sekalian, so kita nampak yang dikatakan sedekah itu suatu benda yang sangat besar, yang sangat mustahak untuk kita semua. Dan saya dah sebut dah semalam amalan sedekah ini amalan sedekah ini adalah amalan yang sangat penting. Minta maaf tuan, minta maaf, suara sangkut. Amalan yang sangat penting, yang semalam kita dah bincangkan juga, ianya melibatkan kita membahagiakan orang lain, kita membantu orang lain. Dia tidak sama dengan solat yang kita buat untuk diri kita sendiri, puasa yang kita buat khusus untuk diri kita sendiri, zikir yang kita lafazkan juga untuk diri kita sendiri. Tetapi sedekah dia direct kepada apa yang kita sebut membantu manusia-manusia yang lain, insya-Allah. Baik, terima kasih pada Arifin Muhammad Hazman daripada Tasik Puteri. Kak Maimanah tahniah dapat cucu yang ke-8, yang kita doakan petang semalam. Anak beliau dapat selamat melahirkan anak ketiganya 12.16 pagi. Tahniah Kak Maimanah. Heri Jengka, terima kasih. Salah Siacu, semoga diberi kesihatan yang baik, insya-Allah. Marni Nani, selamat menyambut Ramadan. Thank you Abdul Razak. Hasmati Hassan, Kuantan Clear. Azman Ishak, saya bagi bunga ni. Baik, sahabat sekalian, apa yang saya nak sebutkan pagi ni ialah kalau kita tengok satu ayat Quran, ataupun sebelum saya bacakan ayat Quran itu,
Terima kasih Abang Said Datuk Seri Said Zainal, kita punya orang kuat Petronas kita yang sama-sama juga bersama kita kuliah subuh pagi ni, insya-Allah. Abang Muhammad Yusof daripada Seri Gombak, terima kasih bang. Baik, sebelum saya bacakan satu ayat Quran, saya nak sebut apa yang pernah disabdakan oleh Nabi SAW dalam satu perjanjian yang dimeteraikan oleh Nabi dengan para sahabat yang disebut sebagai Bai'atul Aqabah Ats-Tsani, perjanjian Aqabah yang kedua. Siri perjanjian Aqabah yang kedua yang dimeteraikan oleh Nabi dengan para sahabat yang sebahagian besarnya datang dari Madinah Al-Munawwarah, dan mereka bertemu dengan Nabi di satu tempat namanya Aqabah. Aqabah ni di mana? Aqabah ni sahabat sekalian terletak di bumi Mina. Bumi Mina ni kita tahu tempat para jamaah haji melaksanakan ibadah yang dipanggil wajib haji, iaitu bermalam di Mina dan melontar ketiga jamarat. Kan dia ada Jamratul Ula, Jamratul Wusta, Jamratul Kubra. 3 jamarat kan yang kita lontar tu lah. Dan Jamratul Kubra itu nama lamanya ialah Jamratul Aqabah. Itu di situlah areanya tempat Nabi jumpa para sahabatnya yang datang dari Madinah untuk mengikat satu perjanjian yang dipanggil Bai'atul Aqabah. Dan sahabat sekalian, di antara isi perjanjian Bai'atul Aqabah itu ialah, antaranya Nabi pesan kepada para sahabatnya, anfiqu fil usri wal yusri. Nabi kata, wahai sahabat-sahabatku sekalian, hendaklah kamu memberi infak. Anfiqu, hendaklah kamu belanjakan harta benda kamu. Hendaklah kamu infak, sedekah, menyumbang, wakaf dan apa juga istilah yang sama maksud dengannya. Nabi kata, hendaklah kamu memberi infak fil usri wal yusri, ketika senang dan ketika susah. Ini spesialnya infak, spesialnya sedekah. Nabi kata kamu kena beri di waktu senang, di waktu kamu selesa, di waktu kamu ada duit, di waktu kamu banyak duit, dan fil usri, di waktu kamu susah. Di waktu kamu susah, waktu kamu tak berapa nak ada duit, di waktu kamu kesempitan hidup. Allahu Akbar, tuan-tuan. Kalau bahasa mudah kita hari ni, waktu PKP ni lah. Kan? Di waktu yang sekarang ini, kita tak berapa nak ada duit. Duit kita pun orang kata berkira-kira sikit kan. Mana yang kerja sendiri macam kami ustaz ni, macam tu lah. Di waktu yang agak susah macam ni, termasuklah orang-orang yang bekerja harian, yang sara hidupnya secara harian. Kalau yang makan gaji, okey lah kan. Yang makan gaji, ujung bulan cucuk duit kat dinding, keluar duit kan. Masuk kat dinding, keluar duit. Yang orang lain yang tak ada gaji bulanan ni, tak ada pekerjaan tetap ni, dia macam tu lah, on off. Jadi di saat kita PKP ni pula, dalam keadaan kan kekangan tu ada, dan nak raya pula lagi, tiba-tiba kita boleh juga memberi infak pada saat itu. Oh, yang ni
Saya selalu sebut lah, yang ini kira A1 punya lah, memang terbaik lah. Sebab tu ingat dalam kepala kita, infak jariah sumbangan ni kok mana pun Islam ajar kita kena bagi, kena menyumbang. Waktu senang bagi cara senang, waktu susah bagi cara susah. Waktu hujung bulan dapat gaji, bagilah infak cara hujung bulan. Hujung tahun dapat bonus, bagilah cara dapat bonus lebih lah, sikit lah. Waktu tengah bulan orang kata tengah menggaru-garu kepala tu, bagi cara tengah bulan. Waktu poket tak apa nak lebat sangat, bagi cara tak apa nak lebat. Tapi Islam ajar kita bagi tetap kena bagi. Itu yang saya sembang semalam, latihan tu kan. Saya seru sekali lagi sahabat sekalian, kalau tak percaya apa yang saya sebut ni, sebab benda ni saya percaya, tuan-tuan ibu-ibu pun mesti percaya punya, sebab kita orang Islam kan, kita beriman dengan Al-Quran, dengan sunnah, hadis dan sebagainya. Benda yang saya sebut ini base kepada Quran dan sunnah. Yang saya sebut perjanjian Hudaibiyah tadi ialah apa yang berlaku kepada Nabi dan para sahabat. Itu disebut sebagai sirah Nabi, perjalanan hidup Nabi. Nabi pesan pada sahabat, anfiku fil usri wal yusri. Dalam berinfak ni, senang pun kena bagi, waktu kita susah pun kena bagi. Dan sedekah yang paling besar pahala waktu kita susah. Waktu PKP ni, tuan-tuan ibu-ibu menyumbang, berwakaf dan sebagainya, Allahu Akbar, besar pahala. Tambah pula dalam bulan Ramadan yang diganda-gandakan pahala oleh Allah, apatah lagi 10 malam akhir ni. Malam ni dah bermula malam ke-20, pecutan akhir. Nampak? Bayangkan, kena-kena kita infak malam tu, malam Lailatul Qadar, Allahu Akbar. Kan, kena kita transfer duit lah dekat mana-mana akaun siapa-siapa dah, akaun Rumah Kebajikan ke, akaun Mahat Tafiz mana ke, akaun siapa pula, kita infak derma. Kita tekan enter je, transfer saja, kena-kena malam tu Lailatul Qadar, tuan-tuan. Allahu Akbar. Tuan-tuan dapat pahala infak selama 80 tahun, 83 tahun, 4 bulan non-stop tanpa henti. Allahu Akbar. Ini yang saya suka share benda ni, supaya biar kita reti, biar kita faham, sedekah ni macam kefahaman kita dah kaya baru nak sedekah. Tapi Islam kata bersedekahlah sampai kamu jadi kaya. Kan? Islam ni dia hebat lagi ni, berbanding pandangan-pandangan orang-orang kita lah. Dia gitu. Jadi apa pun para sahabat sekalian, yang paling penting latihan. Sebab benda ni kalau tidak dilatih, kalau tidak diasah, kalau tidak dibuat training, dia susah nak jadi. Dia kena latih. Kan, dia kena latih to be, kena latih diri. Latih ni macam mana? Berlatih ni kita mula dengan jumlah yang kecil. Bos RM1 dulu, pelan-pelan kayu orang kata kan. Lepas tu naik RM2, lepas tu up sikit RM5, lepas tu maintainkan, lepas tu up lagi RM10. Setakat mana yang kita boleh bagi, setakat mana yang kita boleh bagi, kan? Dan percayalah sahabat-sahabat sekalian, ialah kita tak biasa, kena letak amount yang kecil dululah. Nanti kalau kita sedekah kan, dengar-dengar pagi ni semangat, terus transfer 1,000, tak tengok demam 3 hari tuan. Kan, demam terus.
kan, transfer 100 demam terus sebab tak biasa kan. Jadi pelan-pelan lah, pelan-pelan. Kita buat slow and steady. Tapi percayalah pada hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bila Nabi sebut, apa kata Nabi? Nabi kata la yanqus malun min sadaqah bal yazdadu tidak akan berkurangan harta benda orang yang melakukan infak atau sedekah itu. Bahkan Nabi kata akan bertambah dan terus bertambah. Yang berkurangnya dari sudut amount. Amount tu berkurang. Katalah saya ada duit 100,000. Amin. Setakat ni belum ada lah. Aminkan aja lah. Kan? Katalah saya ada 100,000 tak? Saya bagi dekat semua 115 orang yang tengah menonton ni, seorang 100. Semua saya transfer seorang 100 tak? Jadi secara nombornya 100,000 yang saya ada tu, amount tu berkurang lah kan. Daripada 100,000 saya derma seorang 100, mungkin tinggal duit saya 10,000 barangkali tak, mungkin. Makna amount tu turun. Tetapi jangan susah hati. Nabi dah sebut, walaupun dari sudut amount tu berkurangan, tapi yang penting barakah, pahala, keberkatan, janji Allah. Orang yang bersedekah ni banyak fadilat kan. Dan Nabi kata la yanqus bal yazdad. Tidak akan berkurangan harta orang yang bersedekah. Bahkan kata Nabi, itu satu jaminan, bahkan kata Nabi akan bertambah dan terus bertambah. Siapa yang tambah? Allah yang tambah. Bukan ustaz yang tambah, bukan tuan-tuan yang tambah, Allah yang tambah. Dah. Tok Fauzi tulis, susah di dunia boleh lagi minta tolong pada orang. Kalau akhirat, kan, akhirat kita nak minta tolong siapa kan? Tak ada siapa dah. Jadi sebab itu buatlah preparation yang terbaik. Yakinlah dengan fadilat bersedekah. Oh, yakinlah tuan-tuan. Saya ada satu cerita lah, cerita orang sedekah ni. Bagus juga cerita ni. Ada seorang anak murid ni, dia bawa teksi. Sebelum ada Grab ni kot rasanya. Masa tu dia bawa teksi. Dan dia ni orang mengaji lah kan, anak murid, orang yang rajin mengaji, macam tuan-tuan ibu-ibu sekalian. Dan dia kata apa? Dia kata, ustaz, saya setiap hari bawa teksi. Memang dia niat lah. Dia kata dia niat. Bila pagi tu keluar, ustaz, saya akan niat first customer. First customer saya, ustaz. Setiap hari first customer saya punya duit. Katalah first customer dia dapat RM10 lah, contoh kan, RM10. Setiap hari first customer saya punya income tu, saya akan masuk dalam tabung surau atau masjid yang berhampiran dengan tempat yang kat mana dia turun tu. Sebab dia nak barakah. Dan alhamdulillah tuan-tuan ibu-ibu, tiap-tiap hari dia buat. Sehinggalah satu hari tu, ni Allah nak test ni kan, Allah nak uji dia. Dia duduk KL lah, Allah nak uji. First customer dia dapat daripada Kuala Lumpur ke Pening. Allahu Akbar. KL ke Pening, berapa tambang tu? Mau dekat 300 kot tu, 300-400 lah, lebih kurang ada. KL ke Pening. Orang tu mungkin urgent kot, naik kereta api apa lambat kan, naik bas nak beli tiket leceh, tahan teksi jalan. Dia kata, ustaz, first customer saya ke Pening, ustaz, 300-400. So dia kata bismillah tawakal juga, ustaz. Dapat 300-400 tu masuk tabung kat Pening.
Tapi ialah Allah Maha Kaya kan, dia ganti balik kan. Allah bagi lebih daripada itu. Cuma kita kena yakin. Dan semalam kita ada sebut, yakin dan bersangka baik pada Allah. Sangka baik, jangan putus. Sangka baik. Dan Nabi kata orang yang rajin sedekah ni menjadi asbab Allah boleh panjangkan usia kita. Orang yang rajin sedekah menjadi asbab sihat tubuh badan. Sebab itu ulama kata boleh kita sedekah dengan niat. Contohlah, ya Allah, aku masukkan duit RM10 dalam tabung masjid ni, engkau sembuhkanlah sakit gout yang ada di tubuhku ya Allah. Contoh. Tapi kalau gout tak padan RM10 tu bolehlah lebih sikit. Gout tu lain lah, kalau pening-pening apa kan RM10 okey lah. Gout tu bang lebih sikit. Contoh, ulama kata boleh kita sedekah, katalah 100 tak, ataupun RM50. Ya Allah, mudah-mudahan berkat aku sedekah RM50 ni, kau sihatkanlah tubuh badan aku ya Allah. Boleh? Boleh. Ataupun, ya Allah, berkat aku sedekah ni, ikhlas kerana engkau ya Allah, kau jadikanlah anak aku bijak, pandai, cerdik dalam pembelajarannya ya Allah. Boleh. Ulama kata boleh niat macam tu. Boleh. Ya Allah, berkat aku sedekah ni, kau elokkanlah perangai tok laki aku ya Allah. Boleh. Itu nama dia, the power of sedekah tadi. Nampak? Sedekah ni bukan cerita dia ambil duit masuk tabung settle. Tak. Dia punya tu keajaiban dia tu sangat-sangat luar biasa. Kan? Sangat hebat. Hasni jangan gelak sangat sebut gaut tu. Kan? Go out. Tak. Sangat luar biasa. Jadi sahabat sekalian, banyak tuan-tuan kelebihan sedekah. Nabi kata boleh menyihatkan tubuh, memanjangkan usia, apa lagi, macam-macam. Dan ada ulama yang menyebut sedekah ni dia mendekatkan kita dengan manusia, mendekatkan kita dengan Allah, mendekatkan kita dengan syurga. Itu ulama sebut sedekah ni mendekatkan kita dengan manusia. Dengan manusia. Allahu Akbar. Bila kita rajin sedekah dekat manusia ni, orang suka kat kita. Bukan kita nak orang suka tu, kita nak Allah suka kan. Tetapi fitrahnya dia jadi macam tu, sebab dia dah ada hubungan. Dia dah ada hubungan baik dengan Allah tu, dengan Allah dan dengan manusia. So bila kita sedekah, sebenarnya mendekatkan diri kita dengan manusia yang lain, mentautkan lagi hubungan silaturahim. Yang kedua, mendekatkan kita dengan Allah. Dan yang ketiga, of course lah sahabat sekalian, mendekatkan kita dengan syurga Allah. Kan? Jadi rajin-rajinlah infak, rajin-rajinlah sedekah, rajin-rajinlah berwakaf, rajin-rajinlah menyumbang walaupun sedikit. Walaupun sedikit. Rajin-rajinlah kita melakukan apa yang terbaik kepada Allah Subhanahu Wa Taala untuk persiapan kita di akhirat besok, insya-Allah. Baik, sahabat yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala sekalian, cuba kita tengok apa yang berlaku sedikitlah. Ini cerita yang jadi beberapa bulan lepas kepada arwah Abang Boce. Kan, bila dia mati, meninggal dunia, Abang Boce ni kampung saya lah, di Gombak. Saya Batu 6, dia Batu 10. Kan, jadi sebenarnya dia ni orang baik, sangat baik. Kan, sangat baik, very friendly. Kan dia punya
tagline dia, kita baik orang sayang kan. Betul lah tu. Dia sangat friendly, dia sangat baik, dia sangat mudah bergaul dan sangat menghormati para alim ulama, para asatizah. Saya pernah forum dengan dia satu pentas. Saya, Ustaz Halim Din, Ustaz Datuk Nizam Kamaruzaman daripada Kundang. Kami bertiga panel, abang moderator. Wahara forum malam tu. Dengan lawak jenaka dia lah kan. Dia buat kelakar gitulah cara dia. Dan tapi bagus tuan, kita pun layan lah kan, sebab kita pun kena reti lah nak masuk kan. Nak masuk tu macam mana, kita kena pandai lah. Dan habis-habis forum dia bercakap juga. Dia kata, Ustaz, saya minta maaf Ustaz tadi bergurau atas pentas. Saya kata tak apalah bang, biasalah kita gurau kan, ceria-ceria. Rupa-rupanya sahabat bila dia meninggal, macam mana Allah hantar, tak siapa-siapa, penuh masjid kat Gombak tu, dan ramai ulama' pula yang datang, orang baik-baik kan. Ulama' kata antara tanda kematian yang baik, bila kita mati ramai orang datang solatkan jenazah kita, ramai orang bercakap tentang kita yang baik-baik. Itu tanda orang baik, kata Nabi. Itu tanda mati yang baik. Dan lepas je dia mati, baru keluar cerita sedekah dia yang sangat luar biasa. Dia pernah bayar kedai makan, satu kedai dia bayar, kedai mamak dekat On Tai Kim di Gombak Batu Lima tu. Belakang tu ada kedai mamak tu. Kedai mamak ni meja bukan kat dalam kedai kan, sambung sampai atas jalan tu. Dia pergi jumpa mamak tu, dia kata, mamak kasih kira satu kedai. Berpeluh mamak tu nak kira kan. Tuan-tuan, sekali bayar 1,000, 2,000 dia bayar. Siapa pun tak tahu. Dia dah mati, meninggal, baru tahu cerita sedekahnya. Maknanya apa? Itu antara sedekah yang paling hebat. Istilah yang Nabi sebut, bila tangan kanan memberi, tangan kiri tidak tahu. Itu hebat. Sembunyikan. Kalau kita boleh sembunyikan, itu yang the best, among the best. Saya kadang-kadang pagi pun cakap putih kat ni. Makan. Jadi sahabat sekalian, dia sponsor satu orang ustaz di Pahang. Di Pahang. Ustaz ni dia telefon ustaz tu lah, tak tahu mana dia dapat nombor kan. Saya tak kena pula, kena ustaz yang Pahang tu. Dia kata, Ustaz ceramah mana hari ni? Ustaz tu sebutlah hari ni ada 2-3 kuliah bagian. Dia back in duit kat ustaz tu. Okey Ustaz, saya dah back in katalah berapa ratus. Ni bahagian ni ustaz punya, duit minyak semua, duit ceramah. Yang sebahagian ni, balance ni ustaz masuk dalam tabung tempat ustaz ceramah. Allahu Akbar tuan-tuan. Kita dengar-dengar cerita ni terduduk, jangan buat main. Kita yang berapi-rapi ceramah bab sedekah ni pun belum tentu ni. Itu makna kita ambil pengajaran tu. Rupanya dia banyak bersedekah pada siapa-siapa pun kita tak tahu kan. Anak yatim, budak-budak tahfiz. Sebab itu mati dia Allah muliakan. Kan? Kubur dia, saya pergi dah. Sebab saya memang asal Gombak kan. Kebetulan kubur dia di Sungai Pusu tu, di belakang UIA tu. Situ pun ada kubur mak mertua saya di situ. Mak mertua saya pun meninggal di Gombak. Walaupun ibu mertua saya ni duduk Langkawi, tapi masa dia sakit tu memang dia nak datang ke Gombak sangat. Akhirnya takdir Allah dia meninggal di rumah saya lah. Jadi kita ke bumi kat situ juga. Jadi masa saya pergi ziarah kubur mak mertua saya, masa tu abang baru meninggal dalam seminggu kot, seminggu dua macam tu. Kuburnya tetap ramai orang datang, yang entah dari mana-mana entah kan. Masa saya pergi tu petang, penuh orang kat situ juga.
Lepas tu beransur turun pula 2-3 kereta gila-gila, entah siapa-siapa pun tak tahu tuan. Itu kan, itu tak lain tak bukan sebenarnya kesan daripada pukulan maut daripada sedekah tu sendiri. Sebab itu yakinlah, bila kita bagi tak usah kita risau. Jangan tanya pula, ustaz ni saya bagi 100 kat ustaz ni kan, macam mana nak datang balik. Tak usah tanya yang tu, itu kerja Allah. Kerja kita bagi je. Bagi. Macam mana dia nak return balik, dia nak datang balik dalam bentuk apa, itu kita tak tahu. Itu biar Allah punya kerja. Mungkin dengan berkat kita sedekah tu, Allah tenangkan hati kita. Allah campakkan lagi ketenangan. Mungkin dengan berkat sedekah tu, penyakit yang ada dalam tubuh kita hilang. Mungkin dengan berkat sedekah tu, rumah tangga kita jadi bahagia. Mungkin dengan berkat sedekah tu, hubungan yang selama ni tak apa comel, mungkin dengan mertua kita ke menantu kita ke, jadi elok. Mana kita nak tahu kan? Allah bayar, Allah cover balik dengan cara itu. Dia maha kuasa, dia maha luas rahmatnya, dia maha luas kurniaannya. Jadi terpulang kan, terpulang pada Allah. Dia nak kona lipat kot mana. Terima kasih Kak Saliza. Bob, zaman sekarang ramai orang sedekah atau beri sumbangan, saya ambil gambar masuk dalam Facebook. Macam mana tu ustaz? Macam mana tu? Dia gini, ulama bincang, kita boleh tunjuk dengan niat ya, dengan niat, mudah-mudahan orang lain tengok, orang lain semangat nak sedekah. Macam mana yang kita buat? Maksud dia, kita pergi menyumbang, hantar bantuan ke apa, PKP lah terutamanya dah, bulan-bulan Ramadan ni pula. Betul, kita tangkap gambar, kita masuk Facebook. Alhamdulillah, tim saya atau NGO kami telah berjaya memberi sumbangan bagian-bagian. Tujuan kita upload gambar tu dengan caption dan sebagainya adalah untuk niat kita supaya orang lain baca, orang lain tengok, dia ada semangat nak buat, dengan niat untuk orang lain tiru. Ulama kata harus dan boleh, tetapi jangan sampai mengaibkan. Maksudnya jangan didedahkan sangat muka orang-orang yang miskin tadi, yang susah, yang gelandangan ke apa. Jangan diaibkan lah. Dan dijaga juga aurat dan sebagainya. Banyaklah syarat ketatnya tu. Cuma ya, ada juga ulama yang menambah, boleh kita tunjuk gambar-gambar tu dalam Facebook apa semua, boleh, dengan niat yang macam tadi tu, dengan niat untuk orang lain tiru, boleh. Tetapi ada ulama menambah, yang bahayanya sedikit, kita susah nak jaga hati kita. Boleh faham tak? Sat lagi orang tulis kat bawah, oh baguslah Ustaz Rahim ni, merata-rata bagi sumbangan. Kita baca ada rasa macam kembang-kembang sikit tak? Kembang tuan-tuan, jangan buat main. Itu yang takut tu. Bila orang dah semua memuji kita, setan pula, walaupun Ramadan ni dikatakan setan kena ikat kan, ada pandangan yang kena ikat yang besar-besar je, yang kecil-kecil bebas agak. Tapi bila dah 1000 orang memuji kita, takkan satu tak sangkut kot. Itu yang takut tu. Boleh, tapi nak menjaga hati itu sangat susah. Kita takut dek kerana itu orang puji, kita pun satu macam punya kembang, habis pahala sedekah dapat penat, yang sangat ditakuti. Jadi kalau rasa-rasa aku tunjuk gambar ni sekarang tak boleh tahan ni, orang puji kan, kita pun kembang melangit, tak boleh tunjuk lah, diam-diam macam abang bocil sudah. Nak tunjuk boleh kalau atas nama kita NGO ke apa lah, yang besar-besar sikit dengan niat macam tadi, kita boleh kawal pula, tak apalah, itu atas masing-masing lah.
Saya tak kata tak boleh dan saya tak kata boleh. Saya bagi jawapan kedua-duanya sekali. Boleh kalau kita boleh kawal benda tu dengan niat kerana Allah dan untuk bagi orang semangat nak derma. Tak boleh sekiranya kita tak boleh kawal diri. Saya kira orang puji je, oh, baguslah ustaz. Kita menjawab, lah baru tahu ke saya bagus? Mampus kita tuan. Habis pahala kita tak. Itu yang kita takut. Baik, Rosnani Manan, apabila musim PKP ni seorang suami diuji dengan tiada pekerjaan, adakah seorang isteri boleh mengambil peranan membayar zakat fitrah? Kebetulan isterinya ada kemampuan untuk membayar. Dia zakat fitrah ni, sahabat sekalian, ialah zakat yang dibayar oleh seseorang dan di bawah tanggungannya. Faham yang tu dulu kan? Suami, tanggungan dia siapa? Isteri. Tanggungan dia siapa lagi? Ibu dia umpamanya tak, atau anak-anak dia. So kalau dia, sebenarnya yang terbaik memanglah dia tu kena bayar sendiri, suami tu kan, sebab dia bayar tu untuk dia dan tanggungan di bawahnya, isterinya, anak-anaknya. Tapi kalau kita tengok, isteri pula nak tolong bayar bagi pihak suami tak. Apa yang paling penting, balik pada basicnya dulu, suami yang bayar. Kan, itu basic asas. Sebab itu dia punya apa yang kita panggil sebagai disebut sebagai tanggungan atau tanggungjawab dia. Tetapi mungkin sekiranya bagi pihak suami tidak ada kemampuan, isteri nak tolong bayar, baik, boleh ke tak boleh? Tuan-tuan rasa-rasa macam ni, boleh ke tak boleh? Tak. Baik. Apa yang paling penting sekarang ni ialah kefahaman kita tentang definisi zakat fitrah itu. Sebab ialah fitrah ni dia tak banyak pun sebenarnya kan, RM7 saja. Kalau standardnya kita kata lebih kurang RM7 lah. Kalau tahun ni merata-rata pun saya tengok dia lebih kurang RM7 saja. Baik, kalau kita tengok sebenarnya boleh, tak ada masalah. Ulama' dia bincang, jika seorang itu dia nak bayarkan zakat fitrah untuk orang lain yang bukan di dalam tanggungannya, macam isteri dia nak bayar ke suami lah, sedangkan itu bukan tanggungan dia. Tanggungan dia suami yang menanggung isteri, bukan isteri yang menanggung suami kan. Dia nak bayar, boleh, tak ada masalah. Tambah pula kalau suami dia susah kan. Itu cuma kita maklumkan lah. Maklumkan, ulama' kata beritahu, bang, sebab abang susah, tak apalah bang, saya bayarkan. Boleh. Ataupun kita nak bayar untuk orang lain yang bukan tanggungan, macam kita nak bayar untuk adik ipar kita ke kan, saudara-saudara kita ke, rajin pula nak tolong bayar untuk ustaz bagai. Itu besar pahala tu. Tapi biarlah saya bayar sendiri. Tapi ulama' kata boleh, dan sebaiknya kita maklumkan supaya tidak timbul apa yang dipanggil sebagai kekeliruan. Itu. Baik, sahabat-sahabat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala sekalian, akhir sekali saya nak sebut. Baik, akhir sekali saya nak sebut. Kuliah subuh tuan, janganlah lama kan. Kan. Baik. Pertama tadi ialah jangan tinggal infak. Especially ni 10
hari terakhir ni, 10 malam akhir, 10 hari terakhir di bulan Ramadan. Sekejap hari ni dah 19 dah tuan. Malam ni malam 20 tau. Potensi Lailatul Qadar tu ada walaupun malam ganjil. Kena ingat tu. So jangan kita buat leka-leka, relax ustaz, malam ni genap ustaz, kita golek-golek dulu. Jangan buat pasal tuan. Kan, kena usaha. Genap ke ganjil, balun semua. 10 malam ni kita fokus lah. Kan, sebab rezeki kita ada, kita masih hidup. Kan, ada orang tanya tuan-tuan. Ini pun menarik kan ni. Ada orang pernah tanya pada almarhum Syekh Ahmad Mutawalli Asy-Sya'rawi. Dia tanya tak? Tuan-tuan tahu apa dia tanya? Dia kata, wahai tuan, Syekh Ahmad Mutawalli ni ulama Mesir lah, meninggal dah. Dia meninggal masa saya mengaji di Mesir tu. Tahun 95 tak silap, 95-96 dia meninggal. Orang tanya dia kata, tuan, macam mana saya nak tahu malam tu malam Lailatul Qadar? Almarhum jawab, masa kamu tidur. Masa kamu tidur, masa itulah Lailatul Qadar. Tuan-tuan faham soalan ni? Dia tanya, macam mana saya nak tahu malam tu malam Lailatul Qadar? Almarhum jawab, dia kata, masa kamu tidur. Lepas tu kawan yang tanya tu jawab balik, macam mana saya nak tahu sedangkan saya tengah tidur? Jadi Tok Guru ni jawab, janganlah tidur. Boleh faham tak cerita dia? Ceritanya tak usah tidur lah. Kan, kalau kau dah tidur, mana kau nak tahu malam tu Lailatul Qadar ke tidak? Kan, kita tak rasa semua benda tu. Tak tahu dah subuh. Cerita dia tak usah tidur. Bukanlah tak boleh tidur langsung. Puluh-puluh lah juga ibadah tu sebelum tidur tu. Gitu tak? Itu. Nur Azira Muhammad Basri. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam. Bagaimana cara nak lupuskan pakaian yang masih elok tapi tak menepati syariat? Nak beri pada orang lain, bimbang pula kerana pakaian itu tidak menepati syariat tersebut. Baik, kalau nak lupuskan pakaian yang tidak menepati syariat, contohnya macam skirt, contohlah tak, kalau perempuan macam skirt, ataupun apa dia panggil, yalah baju-baju yang seksi-seksi itulah. Kan, pada saya ginilah, kalau dekat luar sana, dekat luar tak, kat kawasan rumah kita kadang-kadang dia ada apa dia panggil, tong charity tu. Kadang-kadang tong charity tu dia umum. Kadang saya tengok ada yang datang memungut tu orang Islam, kadang-kadang ada yang memungut tu orang Cina kan, dan Muslim. Jadi saya rasa ke situ pun boleh juga sebenarnya kan, ke situ pun boleh. Atau kalau kita rasa bimbang-bimbang kalau masuk dalam tong tu pun sat lagi tak tahu ke mana hala, sebab situ pun dia tulis untuk charity kan, untuk kebajikan. Barangkali dia bagi juga pada non-Muslim barangkali. Ataupun kalau risau juga, kita lupuskan cara biasa je lah. Maknanya kalau kita takut benda tu, kalau aku sedekah ni sekarang, ialah, tapi masalahnya benda tu kita tak tahu kan, tak tahu hala dia tu. Tapi kalau kita ada keraguan, kita lupuskan macam biasa je lah, kita buang je lah, ataupun kita bakar, ataupun nak manfaat sikit, buat kain buruk je lah. Itu je lah jalan paling selamat tak? Itu jalan paling selamat kalau kita tak nak risau takut bersambung dosa tu. Kan, saya faham soalan tu, risau takut bersambung-sambung pula dosa. So kita letak je dalam tong charity tu pun okey. Mudah-mudahan mudah-mudahan ada manfaatnya. Ataupun kalau risau juga, kita lupuskan lah, bakar ke ataupun buang ke, supaya yalah kita bimbang takut nanti kalau orang lain dapat
dia pakai, kita dapat dosa pula kan, takut juga. Jadi itu jalan selamat lah. Wallahu a'lam. Baik, siapa yang rasa-rasa nak berundur diri tu sila, insya-Allah, tak ada masalah. Baik, sikit lagi. Sedekah di siang hari pun boleh kan Ustaz? Tidak semestinya di malam hari untuk dapat. Boleh, sedekah ni siang boleh, malam pun boleh. Tapi untuk Lailatul Qadar 10 akhir ni kita puluhlah malam pula. Kan? Kita ambil fadilat malam tu. Dia Lailatul Qadar ni ulama kata bermula selepas Isyak sehingga subuh. Jadi lepas tarawih transfer. Kan? Nombor akaun kita bagi lah. Contoh kan. Siang pun boleh, malam lagi cantik lah. Kita ubah sikit. Untuk 10 akhir kita sedekah malam, kan? Sebab ulama bincang Lailatul Qadar tu diturun malam kan. Jadi kita nak ambil betul-betul ketepatan masa tu. Malam tu kita baca Quran. Selama ni baca Quran siang, ubah pula 10 akhir baca malam. Kena malam tu Lailatul Qadar, besar pahala. Malam tu kita berzikir, malam tu kita sembang sunat, malam tu kita infak. Kita ubah. Buat siang pun boleh. Tapi kalau kita kena malam tu memang cantik lah. Kak Rogaya, macam mana Ustaz nak tahu malam tu Lailatul Qadar? Jangan tidur. Jangan tidur kan. Dah nak habis kuliah ni Ustaz buat lawak pula. Buat macam mana? Macam ni lah. Okey, Azira faham Alhamdulillah. Boleh lah tu. So macam mana nak tahu malam Lailatul Qadar? Saya dah cerita dah. Antaranya malam tu sunyi, malam tu kita rasa tenang, malam tu rasa macam gerak-gerak hati kita, rasa macam malam ni, rasa tak, insya-Allah. Dan malam tu Nabi kata tidak ada bunyi salakkan anjing, bunyi keldai, malam tu lah. So yang penting 10 malam ni kita ibadah. Jumpa tanda ke tak jumpa itu bukan soal. Kalau ada terjumpa, mudah-mudahan itu rezeki kita. Kalau tak jumpa pun, yang penting pulun je lah malam tu tak. Kita pulun lah start malam ni, insya-Allah. Boleh lah tu. So sahabat sekalian, yang terakhir saya nak sebut ada beberapa pengumuman. Yang pertama, link yang di bawah yang saya pin tu adalah link yang saya baru create semalam. Siapa-siapa yang nak join kita punya grup Telegram bersama saya, jadi bawa tenang. Grup tu masih belum aktif sangat lagi. Saya baru create semalam dan saya tengok mungkin dah ada dekat 200 orang dah kot yang join. Masih muat lagi. Satu grup Telegram dia boleh 200,000, jangan risau. Siapa yang belum join, rasa-rasa macam nak join, boleh klik link kat bawah tu. Duduk diam dalam grup tu. Jangan buat apa-apa. Duduk diam, tanya-tanya khabar, boleh lah. Ya, nanti saya akan cuba manfaatkan grup itu untuk barangkali info-info kuliah, barangkali mutiara kata, benda-benda yang kita anggap insya-Allah bermanfaat lah. Ya, yang bermanfaat. Mungkin kuliah-kuliah ataupun ruang-ruang untuk kita menyumbang, kan. Saya akan update dari masa ke semasa dan apa-apa info terkini lah tentang kuliah dan benda-benda yang kita anggap insya-Allah memberi manfaat. Ya. Siapa nak join sila klik. Dan saya tengok tengah malam tadi sahabat kita daripada Surau Seremban Selatan ni kan, Allahu Akbar, rajin dia pergi share-share kat grup. Tuan-tuan jangan paksa orang masuk pula kan. Ajak aja. Dia nak masuk, dia tak nak masuk tak apa, jangan paksa-paksa kan. Kita tak nak masa-masa orang ni, dia nak masuk, insya-Allah dia masuk. Jadi ada link di bawah tu, tuan-tuan boleh klik. Kalau rasa nak join dipersilakan, kalau tak nak pun tak ada masalah. Ya. Baik, itu yang pertama. Dan yang kedua, kuliah kita pada petang ni kita tangguhkan dulu atas
urusan negara yang saya kena selesaikan pada hari ini sebelah petang nanti. So untuk hari ini kuliah kita satu ni saja, dan kita akan sambung balik pagi besok. Kuliah subuh pagi besok 6.30 pagi insya-Allah. So petang ni boleh relax-relax lah, ataupun boleh carilah kuliah-kuliah ustaz lain yang bermanfaat juga insya-Allah. Dan yang ketiga, seperti biasa, siapa nak infak, nak derma kepada audio kuliah, boleh masuk pada nombor yang tertera di bawah, AK Fastaqim Global. Audio kuliah punya akaun Maybank, boleh infak di situ juga. Dan duit itu kita akan guna, audio kuliah akan guna untuk program-program dakwah, kebajikan, sumbangan kepada tahfiz dan sebagainya. Dan siapa yang nak infak melalui saya pun boleh. Nanti kita sembang dalam grup Telegram kita lah, ataupun nak PM saya pun boleh pada nombor yang saya bagi tu insya-Allah. So saya kira itu saja untuk pagi ni. Terima kasih banyak. Insya-Allah kita sambung besok pagi, insya-Allah ya, besok pagi. Dan kita jumpalah dalam grup kita tu, grup Telegram yang saya buat dengan niat pertama, kita nak sebarkanlah benda-benda yang baik kan. Dan yang kedua, niat saya untuk menyatu padukan, untuk himpunkanlah semua followers kita ni duduk dalam satu grup. Itu je kan, daripada Singapura, Australia, Brunei, Indonesia, duduk dalam grup tu. Kalau duduk dalam Facebook ni kan dia sepah-sepah kan. Jadi kita longgok satu grup, apa-apa hal senang kan. Kita nak share, kita nak nanti kita nak berkenalan pun boleh, kan. InsyaAllah nanti kita aturkanlah. So itu saja. Terima kasih semua, Ali Masni, Ahmad Saleh, Kak Syam, Ismail Mak Asyad, Bob, Nik Syarifah, Kak Jamaliyah, Nur Azira, Fauzia, Rogayah Madrus, Ahmad Saleh, Sak Samad, semualah. Terima kasih banyak. Rozilawati, Siti Habibah Mu'amin, macam kenal ni Siti Habibah Mu'amin member sekolah dulu ni. Thank you Bib. Ucu Anis daripada Melaka, Johnny Max, terima kasih. Rosnani Manan, thank you very much. Semualah, terima kasih banyak yang share, yang menonton, yang komen, yang tanya soalan, yang segala-galanya lah, yang menyokong, yang support audio kuliah ni. Mudah-mudahan Allah merahmati kita semua. Terima kasih Kak Faridah Ma'lib, Mak Zain, Rosnani Manan, Ahmad Rasidi. Mudah-mudahan Allah merahmati kita semua. Kita jumpa pagi besok insya-Allah. Terima kasih. Yang baik, yang benar daripada Allah, yang kurang kelemahan diri saya sendiri. Kita tangguhkan dulu majlis kita dengan tasbih kafarah, suratul As dan bacaan doa. Subhanakallahumma wa bihamdika nashhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri innal insana lafi khusrin illa alladhina amanu wa 'amilus salihat wa tawasaw bil haqq wa tawasaw bis sabr. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma ja'al jam'ana hadza jam'an marhuma wa tafarruqana min ba'dihi tafarruqan ma'suma wa la taj'alillahumma fina syaqiyan wala mahruman wala matruda. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Terima kasih pada semua. Kita jumpa pagi besok insya-Allah. Petang ni kuliah kita tangguhkan dulu, saya ada urusan sikit. So kita jumpa pagi besok insya-Allah. Terima kasih pada semua. Aku qauli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum.
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.